Baik, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sambung kelas harfiah kita dengan ayat 264. Ada 10 mufradat baru. Ayat masih lagi tentang infak. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdi qaumal kafirin. Allah memulakan ayat dengan ya ayyuhallazina amanu. Jadi apabila wahai orang-orang yang beriman kan, tetapi daripada segi tafsir dia memberi penekanan kepada kita yang Allah sedang hendak memberitahu perkara yang penting, kerana itu diseru orang-orang yang beriman. Dan di dalam ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, ada hukum yang Allah akan berikan, sama ada benda yang kita kena buat ataupun benda yang kena tinggalkan. Allah kata yang penting di dalam ayat ini yang sampai disebut seru orang-orang beriman itu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La itu adalah la nahi, maknanya jangan. La nahi, jangan. Tubtilu sadaqatikum. Tubtilu dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majzum lah sebenarnya, majzum kan, kerana dia selepas la. Maknanya ayat larang. La selepas la, lan dia majzum. La tubtilu, la ta'kulu, dah ada waw alif tu. Bermaksudnya kalian membatalkan, lupa kan? Kalian membatalkan, kalian menjadikan sia-sia kan? Daripada kata dasar batala kan, yang bermaksud dan tidak diterima, sia-sia kan? Maknanya batal kan? Bila kita batalkan dia jadi sia-sia. Benda itu, sedekah itu patut sah, tetapi apabila kita melakukan mana dengan adha kan, yang kita akan sebutkan selepas ini, Allah akan sebutkan selepas ini, dia membatalkan pahala sedekah itu dan menjadikan sedekah itu sia-sia. Dah kita lihat dah sebelum ini, batil kan? Batil itu lah kepalsuan. La tubtilu dengan batalkan apa? Sadaqatikum kan, sedekah-sedekah kalian dalam bentuk isadaqat kan, ada dalam bentuk isim jamak kan, maknanya sedekah-sedekah kalian. Daripada kata dasar sadaqah yang kita dah jumpa banyak kali dah. Jadi Allah kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, dengan manni itu ungkit, adha itu adalah menyakiti kan? Dan kita dah bincangkan di dalam ayat sebelum ini. Maknanya kita ungkit, kita ingatkan dia dulu tak, dulu aku dah tolong kau, kalau aku tak tolong kau, merempat kau kan? Azab itu kau sakiti kan, sakiti dia, iaitu kita hina dia, kita sakitkan hati dia kan? Antara perkara yang diingatkan oleh ustaz saya, yang kita biasa buat benda ini, kita sakitkan hati penerima sedekah tu dengan kita ambil gambar dia. Banyak orang buat kan. Macam mana kita, yalah, NGO ke kan. Tak kira lah NGO daripada badan agama ataupun tidak. Kan. Kita hantarlah makanan, kita bagilah duit, lepas tu
ambil gambar, lepas tu post rata-rata kan, biasa kan kita buat kan. Hmm, dia sebenarnya perbuatan itu menyakitkan hati dia, malu dia. Kita datang rumah dia, mak dia pun malu orang datang rumah dia buruk-buruk. Lepas tu kita ambil gambar dia, kita post kan. Mungkin orang orang yang dia kenal tahu, keluarga dia nampak, kawan-kawan dia nampak dia orang susah. Itulah salah satu perbuatan yang saya rasa ramai orang tidak tidak perasan benda tu. Kan? Sebab benda kita rasa benda yang kita buat itu benda baik kan. Dan juga kita ambil gambar tu untuk tunjuk kan. Mungkin ada banyaknya sebab lah kita tunjuk, nak tunjuk kita dah tolong orang, nak tunjuk kepada pederma-pederma. Kadang-kadang kita tukar kumpul duit kan. Jadi kita nak tunjuk kepada pederma, ni aku dah bagi duit dah kepada orang miskin ni dan sebagainya. Tetapi kita lupa bagaimana kan, perbuatan itu sebenarnya menyakiti hati orang tu. Dia, kan, kadang kita tengok muka dia, muka sedoot aje lah, muka muka ketat aje lah kan. Sebab dia tak suka orang ambil gambar dia kan. Dalam hati dia kata nak bagi-bagi je lah, tak payahlah ambil gambar. Kan? Jadi perbuatan itu, mana dan adha ini adalah perbuatan yang menjadikan pahala sedekah itu batal. Tak ada pahala. Orang tu dapatlah duit tetapi kita sendiri tak ada pahala. Sedangkan yang kita harapkan dari pemberian kita itu adalah pahala. Kemudian Allah sambung dengan membandingkan perbuatan itu dengan orang infak tapi tak beriman. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Maknanya yang melakukan di sini yang pertamanya, yunfiqu malahu ria'an nas, yang infakkan hartanya untuk menunjuk kepada manusia. Yunfiqu maksudnya dia infak, kan, menginfakkanlah kan, me- menginfak kan, menginfak kan, iaitu belanja, iaitu perbuatan untuk bagi pada duit kepada orang. Ri'a annas ini adalah menunjuk-nunjuk kan, ataupun kita biasa riak lah kan. Riak. Riak itu apa? Riaknya adalah kita nak tunjuk perbuatan kita kepada orang. Kan? Dan itu juga adalah perbuatan yang membatalkan pahala sedekah. Iaitu kita bagi itu supaya nak tunjuk ke orang. Kan? Kita letak, kita post kat sosial media, kita um, kita ambil gambar, bagi cek besar-besar supaya orang tahu kan, betapa pemurahnya kita. Cuma nak bagi manusia nampak ini, dia boleh jadi dia boleh jadi bukan riak kan. Tidaklah semua orang yang tunjukkan itu dia maksud riak. Riak ni benda dalam hati. Jadi kita tak boleh kata tu bagi kan, tunjuk gambar, ada bergambar tu riak lah tu. Tak boleh, tak boleh. Kita tak tahu benda dalam hati dia. Kerana sedekah ini kita boleh tunjukkan dengan niat kita nak orang ikut. Boleh. Maknanya sedekah ni yang lebih baik adalah kalau kita buat sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau ada ayat lain lah sebut tentang perkara ini, kalau kita zahirkan pun boleh juga. Asalkan jangan riak lah. Niat kita mungkin kita nak berikan semangat kepada orang, ingatkan orang. Kan? Cuma jikalau kita ini, hati kita ni kita tak reti nak jaga, tak payah buat lah. Kan? Tak payah buat. Kita takut, kan? Kita takut kita tak boleh nak jaga hati kita supaya jangan ada rasa riak, rasa bangga tunjuk ke orang. Kan? Kalau boleh jaga hati tak apa. Dan kita menuduh orang sebagai riak, kerana riak ini kena ingat, riak ini benda di dalam hati. Kan? Riak benda di dalam hati. Kan? Yang orang lain tak nampak. Kan? Yang orang lain tak nampak. Kan? Kita jangan tuduh ke orang.
Perumpamaan seterusnya adalah apabila wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan mereka yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kan? Sama juga batal, kan? Batal sedekah kalau tidak beriman. Iaitu orang non muslim dia sedekah, dia tak dapat pahala tu tuan-tuan. Kan? Tak dapat pahala. Kan? Tak dapat pahala. Tetapi mereka ini akan dapat balasan daripada Allah Ta'ala di dunia lagi. Maksudnya kalau sebab itu kita lihat orang orang kafir ada yang suka sedekah, suka bantu orang, suka bagi derma, kerana dia akan perasan bahawa semakin banyak dia bagi, semakin murah rezeki dia, semakin banyak duit dia dapat. Ha. Dia nampak rezeki dia lagi bertambah-tambah, dia bagi bertambah, bagi bertambah, kerana Allah balas semasa di dunia. Supaya mereka itu tak boleh nak claim lah dekat akhirat nanti. Dia nak claim, saya dulu infak, saya dulu tolong orang masa di dunia. Allah kata aku dah balas dah dengan gini gini gini, macam-macam. Macam-macam Allah bagi. Orang Islam dia dapat pahala yang menunggu dia di akhirat, tetapi orang kafir dia tidak dapat pahala yang menunggu dia di akhirat, tetapi dia mendapat balasannya di dunia. Jadi ini adalah tiga perkara yang menyebabkan pahala kita terbatal. Pertama, manna wal adha. Kedua, kita riak kepada manusia, dan ketiganya kalau kita tidak beriman. Tiga-tiga perkara ini akan menyebabkan pahala infak terbatal. Tidak ada nilai. Kemudian Allah berikan perumpamaan nak bagi kita nampak. Allah gunakan analogi dalam bentuk visual supaya kita boleh bayangkan perkara itu. Kerana kita pahala, dosa, sah, batal ini bukannya kita nampak pun. Kita tak nampak benda tu. Kerana benda tu perkara yang gaib, maka Allah berikan analogi. Allah kata, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ safwanin. Perumpamaan dia adalah seperti safwanin. Safwanin ini orang yang nama Safwan kan. Maksudnya batu yang licin. Daripada kata dasar sod, fa, waw. Batu yang licin. Kita dah jumpa sebelum ni, dia istafa, memilih. Tetapi bila jadi Safwan dalam bentuk isim, tambah alif, tambah alif nun, dia menjadi batu yang licin. Safwanin. Jadi Allah suruh bayang, kau cuba bayangkan satu batu besar yang licin, alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Di atas batu licin itu pula adalah dia ada turab. Turab yang bermaksud tanah. Turab yang bermaksud tanah, debu, kan. Maknanya turab. Turab. Satu nama Saidina Ali. Gelaran. Gelaran ni dia panggil apa, laqab. Laqab bagi Saidina Ali, dia nama dia Abu Turab, bapa tanah. Kerana satu hari Nabi cari Saidina Ali dekat rumah dia. Tanya kepada yang ada kat Ali, tak ada, yang ada Fatimah. Tanya mana Ali? Ali tak ada. Rupanya mereka berkelahi. Ali dengan Fatimah berkelahi. Biasa je tu kan. Suami isteri berkelahi. Walaupun orang yang kita sanjung, ialah benda dalam rumah. Berkelahi. Berkelahi tu, lepas tu dia pergi, Nabi cari dia, rupanya dia baring di masjid. Dia baring dekat masjid, lepas tu dia gerak, dia baring atas pasir. Masjid waktu tu pasir. Jadi bila dia bangun tu, belakang dia penuh dengan pasir. Allah Akbar. Nabi sapu, Nabi sapu belakang Nabi dengan manja, dan sapu belakang dia dengan kata, ya Aba Turab, wahai bapa pasir. Dan Saidina Ali suka, Saidina Ali suka dengan gelaran itu, dan dipakai gelaran itu kerana gelaran itu
diberikan oleh Rasulullah kan. Pengajaran kepada kita adalah laki ni kalau ada masalah kau pergi lari ke masjid lah. Kau bukan pergi kedai mamak, kau bukan pergi ke disko, kau bukan pergi tempat-tempat lain, tetapi laki ni bila kelahi dengan bini ataupun ada masalah dia lari ke masjid. Tapi masjid, alah teruklah masjid. Tak bandar orang orang baring ke, tidur ke. Padahal benda tu biasa je. Kan? Takut sangat orang tidur dekat masjid. Kan? Jadi turab bermaksud tanah. Turab bermaksud tanah. Jadi batu kan, batu besar safwan, atas dia ada pasir. Biasalah. Dekat hutan ke, pasir terbang apa semua, melekat dekat batu itu dan batu itu licin. Asaba bermaksudnya telah kena ataupun telah jatuh. Telah kena ataupun telah jatuh daripada kata dasar suad wauba, iaitu mencurahkan. Mencurahkan. Kena ataupun um, kena tepat pada turun ke bawah lah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Mengenakan. Mengenakan pun boleh juga. Jadi kita dah jumpa dah sayib hujan lebat. Hujan lebat turun ke bawah kan. Asabat kena. Musibah itu adalah takdir Allah yang kena kepada seseorang. Jadi asabah tu telah jatuh ataupun telah kena. Apa yang kena? Wabilun. Yang bermaksud hujan lebat. Wabilun. Daripada kata dasar wabala yang bermaksud hujan yang lebat. Jadi batu itu licin, kemudian ada tanah kat situ. Jadi dia hujan yang lebat itu telah turun ke atas batu yang licin itu, maka dia akan menjadikan batu itu fatarakahu solda. Meninggalkan. Taroka itu meninggalkan. Fatarakahu solda. Taroka ni kenapa tak ada ni? Dah pernah ada ke sebelum ni? Taroka tu tinggal. Kejap saya cek kejap Saya cek kejap. Oh, Toroka dah ada dalam ayat 248. Banyaklah dah 4 kali dah. 4 kali dah sebut. Taroka tu maknanya tinggal ataupun menjadikan. Meninggalkan batu itu solda. Fatarakahu, hu itu merujuk kepada batu. Hu merujuk domir hu merujuk kepada batu. Solda bermaksud dia licin, kosong. Fatarakahu solda maksudnya bersih licin. Sekali saja digunakan dalam Quran. Soldan. Fatarakahu solda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. La ini adalah la nahi. Tidaklah mereka berkuasa. Tidaklah mereka mampu. Tidaklah mereka mampu. Mereka mampu. La yaqdiru, mampu ke atas sesuatu. Tak boleh buat apa-apa. Maksudnya tak boleh buat apa-apa. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mampu buat apa-apa di atas usaha mereka. Wallahu la yahdi qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Dan kerana perbuatan ini adalah perbuatan sifat orang kafir. Iaitu dia bukan sedekah dengan cara yang ikhlas. Tetapi dia sedekah ada sebab lain. Jadi ini adalah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita tentang infak yang tak betul. Jadi infak ini dia bukan semata-mata beri saja. Dia ada banyak syarat dia. Ada benda yang kita buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Jadi sini tak boleh untuk kita riak, tidak boleh untuk kita sakiti dan juga kita ungkit-ungkit pemberian kita itu. Jadi itu ayat 268. Ada soalan ke?
Okay, ayat 26, sorry, ayat 264. Itu ayat 264. Tak ada soalan, kita sambung ke ayat 265. 265 ada 8 mufadat baru. Wa mathalul ladzina yunfiqu amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dan perumpamaan orang-orang yang menginfak harta-harta mereka. Kerana apa? Ibtigha'a mardatillah, kerana hendak mencari keredaan Allah. Iaitu inilah ikhlas. Kan? Kerana dia nak Allah suka. Dia nak Allah redha. Dia lakukan kerana itu yang Allah suruh. Itu yang Allah anjurkan. Maka dia buat benda itu. Tadi perumpamaan orang yang buat perkara yang salah. Sekarang Allah bagi perumpamaan orang yang buat benda yang betul. Sebab kita tak nampak. Jadi Allah bagikan analogi dia untuk kita dapat bayangkan secara grafik. Jadi ini adalah pujian Allah kepada orang yang infak, iaitu tujuan kita infak pertamanya adalah kerana mencari keredaan Allah. Dan keduanya adalah kerana tathbitan min anfusihim. Tathbitan. Tathbitan itu bermaksud peneguhan. Peneguhan. Daripada kata dasar sabata yang bermaksud menjadi tetap, kukuh, menguatkan, penetapan. Maknanya, dan penetapan dari diri-diri mereka. Yang pertama tadi mencari redha Allah, sekarang ini mencari penetapan untuk diri-diri mereka. Mengajarkan kepada kita, dengan kita infak ini kita menetapkan diri kita. Menetapkan iman kita. Menetapkan hati kita teguh untuk kita infak. Kerana apabila kita infak, maka kesan dia Allah akan bagi kita kekuatan untuk kekuatan iman dan kekuatan untuk infak lagi. Kerana infak ini tuan-tuan, dia bukan sesuatu yang datang secara semula jadi, secara natural, tak. Kerana sifat manusia ini dikedekut. Sifat manusia ini memang kedekut. Kita tengok budak-budak. Budak-budak itu bila dia ada mainan dia, janganlah kau ambil barang mainan dia itu. Kerana sifat asal manusia kedekut. Barang dia jangan kau ambil. Dia nak barang dia tu. Begitu juga bila dah ada duit sendiri. Dia memang kedekut kerana barang itu harta itu dia usaha sendiri. Gaji itu dia usaha sendiri. Jadi dia susah untuk bagi dekat orang. Maka kita kena didik diri kita untuk infak. Untuk berlatih, untuk berikan kepada orang. Jadi dia mulakan dengan sikit-sikit lah. Jadi ada orang yang buat dalam kocek dia sentiasa ada gula-gula. Supaya dia biasakan diri bagi orang gula-gula. Dia nak biasakan. Ataupun dalam kocek dia ada duit shilling, dalam kocek dia ada duit RM1. Untuk dia jumpa budak bagi, jumpa budak bagi, jumpa orang bagi kan. Itu nak melatih diri dia, dan ialah mulakan dengan benda yang sikit dululah. Takkan boleh mula tu terus bagi dia 50. Kita macam kita kan, orang nak minta sedekah, lepas tu kita buka wallet kita. Kita selak, ada duit 50 je semua belaka. Tak bagi. Kita nak selak cari duit RM1, cari duit RM5. Tapi bila tak jumpa tu, terus tak bagi. Sorry. Sekejap minum dulu. Jadi, kita infak ini, kita nak redha Allah dan kita nak Allah tetapkan diri kita.
Yang tetapkan diri kita di atas iman, tetapkan diri kita untuk sentiasa berinfak. Jadi Allah kata perumpamaan mereka ini kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun. Kamathali, seperti jannatin. Okey, jannatin dalam bentuk isim dan ia maksud taman. Taman. Daripada kata dasar jim nun nun. Taman yang tebal. Kita dah lihat dah sebelum ini jannat dan jannah pun kita dah lihat dah sebelum ini, tetapi saya ulang di sini. Kerana jannah ini kita selalu gunakan untuk syurga kan, jannah. Jannah, jannatul firdaus. Jadi sebenarnya jannah ini ada taman. Jannahnya ada taman dekat dunia ni kira taman lah. Allah gunakan istilah taman yang dekat dunia ini untuk bawa kepada, untuk kita bagi untuk dia bagi imajinasi kepada kita, syurga itu pun adalah taman juga sebenarnya, lagi hebat dah daripada taman dunia. Jadi contohnya jannah di dalam ayat 35 itu dia adalah syurga, taman syurga, dan jannah yang di dalam ayat ini adalah memang betul-betul taman dekat dunia ini. Sebab kita tak boleh nak bayangkan jannah di syurga itu. Yang kita boleh bayangkan adalah taman di dunia ini. Jadi Allah kata berikan perumpamaan. Jadi orang yang sedekah dengan cara yang betul ini, perumpamaan dia Allah suruh bayangkan taman. Taman itu birabwatin. Ba itu adalah ba tambahan lah. Ba itu adalah ba tambahan. Allah nak kata taman yang dengannya itu birabwah, sifatnya dengan tinggi. Tempat tinggi, rabwah. Birabwatin. Daripada kata dasar ra, ba, wow, menjadi tinggi. Jadi maknanya Allah suruh bayangkan taman yang tinggi. Asabaha wabilun. Asabah kita dah lihat tadi, kena kepadanya. Wabilun kita dah lihat tadi, hujan yang lebat. Jadi Allah bagi satu perumpamaan yang hebat tentang suburnya taman ini. Satu, dia taman dekat taman tinggi. Taman tinggi ni dia ada kelebihan tuan-tuan, sebab itu kebun-kebun, tanaman-tanaman yang best-best dekat tanah tinggi, dekat Cameron Highland, dekat Kundasang dan sebagainya. Pertamanya bila tinggi tu cuaca dia sejuk, dia 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 bagus untuk tanaman, tanaman tak rosak. Bila bila dia duduk dekat atas, dia dapat hujan itu semua. Sebab kalau dia dekat bawah, kadang-kadang langgar bukit lah, langgar rumah lah apa semua. Tapi bila dekat atas memang hujan tu dapat sepenuh kepada dia. Bila taman itu tinggi, orang tak kacau. Bila taman itu tinggi dan dia sejuk, jadi makhluk perosak pun kurang. Jadi dia ada kelebihan, dan sudahlah dia ada kelebihan-kelebihan itu, hujan pun ada. Asabaha wabilun. Maknanya hujan tu lebat. Jadi Allah nak menggambarkan betapa hebatnya sedekah yang sebegini. Fa'atat ukulaha di'fain. Atat. Fa'atat ukulaha di'fain. Maksudnya mengeluarkan. Fa'atat. Atat itu mengeluarkan. Mengeluarkan. Okey, selalunya dia datang, tapi kali ini mengeluarkan. Fa'atat ukulaha. Dia mengeluarkan apa? Ukulaha, iaitu hasil tuaian. Daripada kata dasar akala, yang maksudnya akal tu makan. Dalam kes ini dia sumber kehidupan, mengeluarkan hasil yang menjadi sumber kehidupan, yang manusia itu boleh makan selepas itu, maksudnya hasil tuaian. Kalau kita katakan hasil makanan lah kot, hasil makanan. Fa'atat ukulaha di'fain, yang bermaksud dua kali ganda. Daripada kata dasar dot ain fa, yang maksud dua kali ganda. Dia tambah pula kat sini yandun, bermaksud dua kali, di'fain. Jadi
Allah nak bagi tahu bahawa berganda kan, iaitu berganda sebenarnya bukan dua kali lah kan. Kan? Maknanya berganda-ganda, iaitu apabila sedekah itu kita berikan dengan kita berikan kerana mencari keredaan Allah, kita berikan dengan cara yang ikhlas, sebab dia adalah untuk kita menetapkan hati kita, maka dia perumpamaan seperti kebun yang mendapat segala kelebihan. Hujan dapat, kesejukan dapat, kesuburan dia dapat, maka dia akan mengeluarkan hasil yang berganda-ganda. Sebab dia dapat hujan yang banyak. Pada hujan itu penting. Selain daripada hujan, cahaya matahari. Bila dia dekat tempat yang tinggi, cahaya matahari pun terus kepada dia, tidak dihalang oleh tumbuhan lain ataupun binaan yang lain, bukit ataupun sebagainya. Fa'ilam yusibha wabilun fatal, dan jika tidak kena kepada dia hujan yang lebat, fatal. Yusibha mengena kepadanya, yusibha mengena kepadanya, fa'ilam yusibha, kalau tidak kena kepadanya, kita jumpa ada kata dasar suat waw ba ini, fa'ilam yusibha wabilun fatal, fa maka, tal itu maksudnya hujan renyai. Digunakan sekali saja dalam Quran, maksudnya hujan yang renyai. Allah dihazafkan. Kalau hujan renyai apa? Fa'ilam yusibha wabilun fatal. Allah kata, so, ayat itu macam tergantung. Fa'ilam kalau tidak kena kepadanya hujan lebat, maka hujan renyai. Dot dot dot. Jadi ini adalah salah satu keindahan Al-Quran. Dalam ilmu balaghah dia panggil ijaz. Dia pedikkan sebab benda kita boleh faham. Iaitu kerana tanah itu tanah yang subur, kalaupun dia tidak dapat hujan yang lebat, hujan yang renyai pun cukup. Itu maksud dia. Fa'ilam yusibha wabilun fatal. Maka cukuplah dengan hujan yang renyai. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa yang kalian lakukan melihat, maha melihat. Iaitu dia adalah motivasi daripada Allah Ta'ala untuk mengajak kepada kita untuk infak. Kerana apabila kita tahu Allah melihat, maka ia akan memberi motivasi kepada kita. Iaitu sikit ke banyak ke yang kita infakkan, maka dia akan memberi, kita tahu Allah melihat dan Allah akan balas. Itu yang penting. Ada soalan ke ayat 265? Kita sambung. Allah memberi perumpamaan lagi. Perumpamaan ni tuan-tuan dia ialah kena belajar. Allah banyak menggunakan perumpamaan dalam Quran. Ada yang senang faham, ada yang susah nak faham. Dan selalunya kita hanya boleh faham apabila kita uh, belajar tafsir Quran lah. Ada yang kita boleh faham sikit-sikit. Tapi ada yang langsung tak faham. Kita belajar tafsir baru tahu. Jadi perumpamaan ini adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang belajar lah. Orang yang pandai dan orang yang belajar. Allah bagi lagi satu perumpamaan. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Ayawaddu ahadukum, adakah salah seorang daripada kalian mahu? Ayawaddu ahadukum, adakah salah seorang daripada kalian mahu? Jadi kata bahasa dia macam, kau nak macam ni ke? Bahasa Melayu kita, adakah kau nak macam ni? Ayawaddu ahadukum, adakah kalian, ada salah seorang daripada kalian mahu? Bahasa kita dah, uslub kita tak ada kan? Uslub kita tak ada. Kita terus pergi kepada korang ada nak macam ni ke?
Tapi dalam bahasa Arab itu dia ada salah seorang daripada kalian. Ahadukum. Ayawaddu ahadukum. Antakuna lahu. Adakah kalian nak takuna, menjadilah. Takuna itu menjadi. Jadi nak jadi macam ni ke? Antakuna menjadi daripada kata dasar kaf waw nun, kita dah jumpa dah isim kana dah ni. Isim kana kan, kanu kuntum kana takunu kan. Kan? Kana. Lahu baginya. Kan? Baginya. Uh, Miliknya lah. Baginya tu maksudnya miliknya. Kan? Macam kalau kita ada pen, kita hadza qalam li. Kan? Pen ini milik aku, li. Kan? Jadi lam itu adalah milik. Awayadu ahadukum antakuna lahu, dia ada memiliki jannatun, taman. Sekali lagi taman di dunia. Min nakhilin wa a'nab. Nakhil, disebutkan dua buah dekat sini yang bermaksud pohon kurma. Nakhilin. Nakhilin. Pohon kurma. Min nakhilin, pohon kurma, pokok kurma. Wa a'nab, maksudnya buah anggur. Buah anggur. Jadi satu harta, satu harta yang sangat hebat bagi seorang manusia. Dulu ke sekarang hebat. Iaitu dia ada kebun, taman daripada pokok kurma dan buah anggur. Quran dia tak gunalah buah rambutan, beras apa semua tu, orang Arab tak reti. Jadi dia gunakan buah-buah pada zaman itu. Yang selalunya nakhil. Nakhil ni pohon kurma. Pohon dia. Sebab kalau kurma tu dia panggil benda lain. Kurma tu tamrun. Ataupun balah. Kalau muda tu balah. Kalau masih dia dekat-dekat nak masak, dia panggil rutab. Nakhil ini adalah pokok kurma. Pokok kurma. Min nakhilin. A'nab itu buah. A'nab tu buah anggur. Jadi digunakan perumpamaan ini kerana itu adalah buah yang mereka kenali pada zaman itu dan di tempat mereka. Digunakan kerana dua-dua ni dia ada kelebihan dia. Dia dua-dua ni ada kelebihan dia, iaitu dia boleh menjadi makanan yang boleh makan begitu saja. Dia maknanya ambil itu dia terus boleh makan. Pak makan. Dan dia boleh kelebihan daripada segi vitamin pun banyak. Sebab itu kita buka puasa dengan tamar. Kemudian dia boleh disimpan lama. Tamar ini dia boleh dimakan basah, boleh dimakan secara kering. Begitu juga dengan anggur. Satu kelebihan lah. Apple kita boleh makan terus kan. Tapi apple kita tak boleh simpan. Kan? Mana ada apple, buah apple tu kan. Apple cider vinegar boleh lah. Tetapi buah itu sendiri tak boleh. Kan? Buah itu dia kena apple itu lah. Apple tu kena makan waktu tu juga. Tetapi kalau buah anggur dan juga tamar ni dia boleh simpan. Jadi boleh jadi satu makanan yang boleh simpan lah. Sebab kita kadang-kadang kita nak simpan dekat rumah kita, nak jadikan tempat, kita nak jadikan sebagai bekal kita di dalam perjalanan. Maka tamar dengan anggur ini, anggur jadi kismis kan. Dia boleh jadi kering, boleh jadi makanan. Dan dia adalah buah yang kalau buah daripada segi buah itu, kalau tamar itu dia makanan ruji, buah anggur itu adalah makanan yang mewah lah. Dia
Dia tidak ada pada tanah orang Arab, tetapi mereka tahu. Mereka tahu kerana dia adalah makanan mewah di tempat lain. Kerana anggur ini hidup di tempat yang sejuk saja. Dan mereka ada pergi tempat-tempat sejuk yang anggur itu adalah anggur yang berkualiti. Macam zaman sekarang ni lah, kalau vineyard kan, vineyard. Maknanya orang-orang kaya tu dia ada vineyard dia, ada taman anggur. Dia ada taman anggur yang ladang anggur yang dia jadikan uh, kurma itu sama ada dimakan ataupun dijadikan sebagai minuman, sama ada halal ataupun tidak lah. Kan? Kerana halal tu wine, vineyard itu dia keluarkan. Yalah, kita tengok cerita-cerita orang putih kan. Orang yang vineyard itu dia ada uh, wine cellar dia. Hebat lah kan, nampak. Dia nampak tersedap je minum kan. Kita tak pernah minum, tak tahulah. Cuma mungkin anda perasan ataupun tidak, bila sebut anggur dia sebut buah. Bila dia sebut kurma dia sebut pokok. Ha, itu pun satu daripada segi balaghah juga, benda yang halus. Kan? Sebab kenapa? Sebab apa dia sebut anggur tu buah kita, tapi kurma dia cerita pokok. Kita bukan makan pokok kurma tu. Kan? Kerana kurma ni dia bukan hanya buah sahaja berguna, tetapi keseluruhan pokok tu. Kan? Anggur tu yang berguna dekat dia buah saja. Kan? Batang anggur apa semua tu tak ada guna. Kan? Tetapi kurma ni dia batang dia berguna, pelepah dia berguna. Um, Hari tu saya tengok biji kurma pun orang buat kopi. Kan? Nak tengok ke? Terkejut juga. Kan? Dia biji kurma tu dia bakar, kemudian dia masukkan dalam uh, apa dia grinder. Dia dapat grinder, lepas tu dia buat macam kopi, mesin kalau mesin yang mahal tu jenis 30,000 ke atas tu, dia ada grinder, dia grind kan, lepas tu dia tangkap benda tu dan dia buat macam kopi latte lah apa semua tu kan. Boleh jadi macam tu kan. Nanti nak cuba buat kat rumah. Cuba buat kat rumah. Kan? Grinder saya tu grinder pakai tangan je. Tak tahu boleh buat ke tak. Jadi, dan kelebihan lah. Maknanya, sekarang ni Allah nak ceritakan tentang sekarang kau bayangkan. Tentang satu orang yang ada nikmat yang hebat. Dia ada kebun. Dan kebun itu bukan kebun biasa. Dia ada kebun kurma. Dia ada kebun anggur. Dan lagi hebat lagi, tajri min tahtihal anhar. Kan? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya Allah. Kan? Oh jangan cerita lah dia. Jadi bila orang Arab dengar, kebun ada sungai, kan? Dia nak dapat air setitik pun payah kan. Nak korek benda tu kan. Ini seorang yang ada sungai. Dia bukan parit, dia bukan tadah air, bukan kolam, ini sungai. Dan sungai itu mengalir, tajri. Sungai yang mengalir, maknanya bekalan air itu sentiasa ada. Orang nak cucuk tanam ni tuan-tuan, yang satu masalah, dia air lah. Mana nak dapat air? Jadi kadang-kadang dia kena korek parit. Kadang-kadang dia kena ambil air daripada tempat lain, dia kena gandar untuk cucur dia punya tanaman itu, ataupun dia gunakan binatang. Tetapi jikalau kebun yang ada sungai, ya Allah senangnya. Kan? Allah dah cerita dah, dia ada kebun itu, ada kurma, ada anggur, kemudian dia kata lahu fiha min kulli thamarat, dan dia memiliki padanya, pada kebun itu, pada taman itu, daripada segala jenis buah-buahan. Maknanya bukan hanya kurma dan anggur, tapi buah-buah lain. Maknanya sebab dah banyak sangat tempat kan. Jadi dia kena tanam pokok-pokok yang lain. Yang memberikan hasil juga. Kerana macam kurma tu dia kuat, tapi anggur itu dia kena tanam pokok-pokok yang dapat
menghalang daripada angin yang kuat, kerana pokok anggur ni dia manja sikit. Jadi bayangkan dia ada semua kan, segala macam jenis tanaman kat situ yang mengeluarkan hasil. Kan? Jadi maknanya ini adalah orang yang sangat beruntung. Orang yang ada um, orang yang ada rezeki yang banyak. Maknanya hidup dia kira dah perfect dah ni kan. Nak makan ada kan. Kemudian Allah ceritakan wa asabahul kibaru, dan kena kepadanya tua. Al-kibaru tua. Asabah tu kena. Maknanya sampai satu waktu dia jadi tua lah. Kibaru bermaksud umur tua. Al-kibar. Kan? Kibar. Kan? Maknanya orang dah, daripada kata kabar itu, kabara tu besar. Besar boleh, keras boleh. Jadi bila dalam bentuk kibaru, dia maksudnya tua. Kan? Kibaru. Wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia memiliki zuriat. Zuriat itu keturunan lah. Du'afa yang lemah-lemah. Dzurriyyatun du'afa. Yang bermaksud lemah-lemah. Jam saya nak kata lemah-lemah dalam bahasa kita jadi macam tak lemah betul lah pula. Tapi dia jamak lah. Maksudnya zuriat itulah bentuk jamak. Jadi du'afa itu pun jamak juga. Maknanya mereka itu dia ada anak yang kecil-kecil semuanya. Bila kecil tu mereka lemah-lemah, tak boleh diharap lagi kepada mereka. Tidak boleh diharap lagi daripada mereka apa-apa. Fa'asabha. Jadi bayangkan dia ada semua itu hebat, tetapi apabila telah sekian lama dia jadi tua kan, dia pun sudah tidak boleh untuk bekerja lagi. Kemudian tetapi di dalam masa yang sama dia tidak boleh serahkan kepada anak-anak dia kan, kerana anak-anak dia itu masih lagi lemah. Dia sebenarnya okey dah kan, maknanya kebun itu jenis nak tuai saja. Tetapi tiba-tiba fa'asabaha i'sarun fihi narun fahataraqat. Maka kena kepadanya, kepada kebun itu i'sar. I'sar adalah bermaksud angin taufan. Angin taufan. Angin taufan yang berpusing dengan kuat. Yang berpusing dengan kuat. Fa'asabaha i'sarun, tetapi dia bukan angin saja tuan-tuan. Dia fihi narun, di dalamnya ada api. Dia ada yang kata nama dia puting beliung belati ke apa nama dia. Maknanya dia angin, tetapi dalam angin itu adalah api. Ataupun ada yang kata dia panas. Angin yang terlalu panas. Ada yang kata memang api, dia membawa, memang betul-betul dia membawa api. Angin yang membawa api. Maka fahtaraqat. Maksudnya terbakarlah. Ihtaraqa dan bentuk fi'il madhi, maka ihtaraqa dia terbakar. Daripada kata rasa haraqa yang masuk bakar. Jadi dia ada dah benda-benda ini, dia dah ada dah hebat apa segala tu, kebun-kebunnya hebat tetapi terbakar habis. Dan bila terbakar tentulah dia akan rasa satu kehilangan. Akan rasa maknanya habislah. Kira habis. Sebab dia dah tua. Kalau dia nak usahakan kebun lagi, dia dah tua. Nak harapkan kepada anak-anak, anak-anak tak boleh membantu. Dia sebenarnya dia mengharapkan kebun itu menjadi saham bagi dia. Dia boleh terus menuai. Kemudian dia terus bagi kepada anak dia. Akan tetapi apabila datangnya angin itu, maka habis terus. Kering, kontang, luncai, hapus semua kan. Dia maknanya dia memang akan biarlah nak buat macam mana, tak ada apa dah. Jadi begitulah perumpamaan yang Allah berikan kepada ayat tadi 265 tadi, apabila dia berikan sedekah tetapi dia ungkit, dia sakiti hati orang, dia menunjukkan kepada orang, maka dia tu jadi macam satu tadi dia
macam pahala itu hilang apabila air itu menghabiskan tanah atas batu licin. Sekarang ni Allah bagi bayangkan bagaimana benda yang dia berharap kepadanya, macam kita berharap kepada sedekah-sedekah kita dah bagi itu, tetapi sedekah itu tidak ada nilai, hilang begitu saja. Kan? Macam kita mati dekat akhirat, kita cari mana dia sedekahku, mana dia sedekahku. Tengok sedekah kita dah tak ada, dah habis hancai, sudah hilang. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat, ayat-ayat, tanda-tanda, la'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kalian boleh berfikir. Kan? Maksudnya Allah jelaskan kepada kita supaya kita boleh bayangkan. Kita boleh bayangkan dengan daya imajinasi kita, apa yang terjadi kepada sedekah kita itu. Boleh? So itu habis ayat 266. Ada soalan ke? Ada soalan Okey, tak ada soalan. Ada soalan, kita tamatkan kelas kita di sini. Sehingga kita jumpa pada minggu hadapan dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hingga kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz.